A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendak ia seorang mengetahui mabadi yang 10, yakni permulaan bagi ilmu tu ada 10 perkara. Dah. Yang 10 ini tu iaitu mabadi yang 10 ini yang dinazam, yang diatur dan disusun oleh setengah mereka itu ulama. Dah. Susung saat ni tulis setengah mereka susung dengan kata musannif. Musannif kata nak tengok. Abuh baris, buh makna lu dah. Inna mabadi kulli fannin asyarang al-haddu wal mawdu'u thumma samarang wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'i. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Baca itu tu. Berbarat makna kita. Tadi musannif terjemuh dan musannif ada terjemuh bawah. Apa makna kita tulis kita dulu. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Hanya sungguhnya yakni bahawasanya bermula apa sesungguh bahasa segala permula yakni bidayah bagi setiap ilmu. Bermakna kita lu hanya sungguhnya segala permula ataupun bahawasanya segala permulaan bidayah bagi setiap ilmu ni asyaratun. Baca asyaratun tu khabar inna. Dah mabadi tu orang panggil i'rab jadi isim inna. Nuraya atau permulaan bagi semua ilmu, tak kiralah ilmu sorah, ilmu nahwu, ilmu mati, 10 bagi kena ada bidayah. Kita nak masuk mengarung lah ilmu, nak masuk ngaji, kita kena tahu 10 dia ni. 10 mabadi ni. Mana kata 10 tu habada? Al-haddu. Yang pertama sekali kita kena tahu takrif ilmu. Ilmu ni takrif dia gapo dia supaya tak ilmu nahwu. Kita kena kenal lu takrif dia, gapo had dia, gapo kau takrif ilmu nahwu. Ilmu nahwu ngaji ni gapo dia tujuannya. Dia takrif mengenali ilmu nahwu tu gapo. Kalau ilmu usul fiqh tu gapo, kalau ilmu fiqh tu gapo. Supaya tak ilmu usul fiqh yani satu ilmu yu'rafu bihi al-ahkamus syar'iyyah tu dah. Ilmu yang boleh kita kenalkan hukum-hukum syarak dengan secara tadbik hukum syarak. Itu dia panggil ilmu usul fiqh. Adapun ilmu nahwu ma yu'rafu bihi awakhirul kalim. Kita uri pakar-pakar tu bahasa kita tengok tarikh yang tinggi tu. Gapo tarikh ilmu nahwu? Ma yu'rafu bihi awakhirul kalim. Bagi yang boleh kita tahu dengan ilmu ni, akhir kalimah nak baca rafa' ke, nak baca jar ke, nak baca nasab, hak tu nak ngaji ilmu nahwu. Yang kedua, wal mawdu'u, hataran ilmu ni untuk apa? Ilmu fiqh hatar untuk apa? Untuk reti hukum syarak. Ilmu nahwu nak reti gawak, reti masalah i'rab. Ilmu sarah nak reti tengah kelima. Kata i'lal lah mana tu mawdu' hataran. Hataran ilmu untuk gapo dia? Tulis dulu. Wal mawdu'u, yakni hataran ilmu untuk gapo dia weh. Yang dua. Yang ketiga, summa samaratu, kemudian buah dia. Kita ngaji ilmu ni buah ya gapo supaya kita tanam kayu. Kalau tanam dokang ya tu baik buah dokang hasilnya boleh jual dokang. Kalau kita tanam dia patamah buah ya faedah ya tu lah. Boleh jual sekilo 1.5 ni dia patamah weh. Hak dia ceni 80. Tu hasilnya tu faedah bagi kau dia kata patamah ataupun dia takah panjang. Supaya kita ngaji fiqh boleh apa? Boleh mengertikan masalah hukum-hukum syarak, bab semaya, bab mikmaya, bab wuduk, bab mandi junub. Boleh tahu. Tu dia panggil faedah dan kegunaan ilmu tu. Yang keempat gawak wa fadluhu, dan kelebihannya. Kelebihan ilmu tu gapo dia weh? Kelebihan ilmu ni nahwu, kelebihan dia boleh kita baca kita arah tak baris. Lepas tu ilmu fiqh kelebihan kita boleh retikan hukum Allah. Tu kelebihan dia. Wa nisbatun, dan aduwe ilmu ni kok mana? Adab sakut pak, adab sakut pak aduwe dia. 5 dah. Tanah molek. Yang kane wal wadi'u, dan orang yang hata ilmu ni. Siapa ya? Ilmu Quran pi hata, ilmu tafsir pi hata, ilmu hadis pi mula-mulanya. Misalnya
Walismu, kita kata yang kelapar. Yang kelapar ke apa dia? Ising. Nama ilmu nama apa? Nama ilmu nahwu ko, nama ilmu sorah ko, nama ilmu mantik ko, nama ilmu bayar ko, tu nama dia. Lagi pula yang ke-8 al-istimdadu. Apa istimdad? Yakni tepat ambil ilmu ni. Dasar ilmu ni mik mana? Mik daripada Quran ke, mik pada hadis ke, mik mana? Tepat pungut ilmu ni daripada mana? Deh. Lepas tu yang ke-9 hukmus syari'. Gapo hukum syari'? Syarat tu nak katakan ilmu ni wajib ngaji ke, fardu ain ke, fardu kifayah ke, ataupun fardu ain. Supaya ngaji usuluddin, kita ngaji ilmu usul. Ilmu tauhid ni fardu ain ke fardu kifayah? Jawab kata hok ning fardu ain, tiap mukallaf kena ngaji. Adapun ilmu ke apa? Ilmu mantik, kena ngaji seorang bererti dalam cawak yalah tak apa dah. Supaya orang tak tipu. Lepas tu kalau tak erti seorang buat ilmu mantik dalam cawak yalah, dosa habis. Supaya ilmu faraid. Bukan atau ngaji semua. Ngaji seorang setiap kampung, setiap jajah ngaji ilmu faraid. Buku bagi pesaka. Lepas tu dalam jalan, dalam makak ni tak ada kerti ilmu faraid seorang. Maka berdosa lebih orang kawasan ni. Tu orang panggil apa? Fardu kifayah. Lepas tu, masailu. Apa masail? Yakni masalah ilmu ni duk gantung apa? Ilmu nahwu duk gantung i'rab. Ilmu sarah duk gantung cara berubah kelima. Qala asal dia qawala. Lepas tu tukar waw jadi alif dia qala. Tu duk cara tengah kelima. Ilmu fiqh duk saka masalah. Masalah hukum-hukum syarak. Hak kata sah, batal, halal, haram. Ataupun musmai bait ni sah dah. Tu duk cara hukum syarak. Lepas tu ilmu apa? Ilmu mantik duk cara masalah qadiyah. Qadiyah kubra, qadiyah sughra. Masalah. Ilmu bayar, hadap cara majak mursa, majak murakkab, majak mufrad. Tu orang panggil masalah ya. Lepas tu, dia katanya, wal ba'du bil ba'di iktafa. Dan mada ulis setengah dengan setengah. Kadang-kadang seorang tu mada dengan setengah ke setengah. Mana tak faham semua, tak ingat semua, tak apa. Tapi dia mada setengah dengan setengah daripada mabadi asyarah. Wa man daral jami'ah. Dan barang siapa yang tahu dan mengetahui ia akan semua. Al-jami'a ay jami'a mabadil asyarah. Tulis mula. Mudhafu ilaih. Alih la ganti pada mudhafu ilaih tu. Wa man dara dan barang siapa yang mengetahuilah ia. Al-jami'a ay jami'a mabadil asyarah. Tulis mula. Alih la pada al-jami'a. Alih la ganti pada mudhafun ilaih jadi negara hadi. Luqman lepas. Mang. Wa man dara dan siapa-siapa yang mengetahui al-jami'a ay jami'a mabadil asyarah ni hadzas syarafa nascaya menghabisilah ia man nascaya orang ni dapat memiliki dan menghabisi asyarafa akan kemuliaan orang tu dapat kemuliaan lah, dapat kemuliaan yang sangat-sangat habis. Tengok terjemah bawah tadi tawak sikulah. Bahwasanya tu terjemah musannif mabadi yakni permulaan bidayah wa itu mabadi jamak daripada bidayah mabadi. Gapo mabadi? Datang tawazih sirah mafa'il. Orang panggil sirah muntahal jumu'. Sirah gapo? Menegahkan akan tanwin itu mabadi ada tawazih mafa'il. Sirah muntahal jumu' ada dua wazih, ada mafa'ilu, ada mafa'ilu. Supaya masabihu, masabihu. Mabadi tu kita nang canan tu nak kena hang tu. Mabadi tahu azai boy. Kalau seorang orang panggil mazai sirah muntahal jumu'. Datang hazal mafa'ilu. Bahwasa mabadi tiap ilmu itu 10 perkara. Permula ilmu tu ada 10 perkara. Mana? Pertama haddu ilmin. Apa haddu ilmin? Yakni rasa dan takrif untuk nak mengenakan ilmu. Wah apa haddu ilmin? Yakni satu perkara yang kita dapat boleh kenalkan ilmu dengan ni. Supaya ni. Mu nak kenal manusia. Manusia ni gapo misalnya mau tanya. Hey, manusia pala hitam ni gapo dia takrif pengenalan? Al-hayawanun natik. Hayawanun natik. Manusia ni ulama mantik takrif dah. Binatang. Binatang, masuk sebut binatang, masuk lembu, masuk ayam, masuk kita, masuk itik, masuk ulat kek-kek, masuk lerah, masuk khubah. Sebut binatang, masuk kita, masuk itik, masuk ayam, masuk khubah, masuk ulat, masuk laka.
Tapi binatang mana? Manusia palitan ni. Natikun. Yang pesing ke asal iaitu bertutur ia. Apa kata bertutur? Lembu kata aku tak ada tutur, tak ada boleh kecek lepas assalamualaikum. Lembu boleh kecek? Lembu dah. Manusia boleh kecek assalamualaikum apa khabar? Gimana gini kerja apa? Motang gana ni kerja kelang gana. Tu kecek. Lembu tak aku tak ada kecek. Ayat aku tak ada kecek. Aku nak keluar, aku nak tu baik daripada tarikh ni. Ayat aku kau dah kau dah tu ya. Ti manusia tu nak yak takrif cara mengenal lagi. Dan kedua tepat hantaran, tepat hantaran. Tepat hantaran ilmu. Dan ketiga faedahnya, kegunaan ilmu. Dan keempat kelebihannya, kelebihan ilmu ni kita ngaji boleh gapo. Sebab tu nak tahu tak ngaji tahu. Aku malah ngaji boleh namu duk cara erok mata. Dia tak tahu kata apa bila dia boleh nahu, dia boleh baca kitab tak ada baris ni tak nu. Hak nu saya tak nampak. Ngaji. Qala Muhammadun huwa ibnu al-daraba tu sarah. Tu kalau tasrif daraba darabu darabata darabna darabta. Dah apa? Balai lidah. Aku makan mama tak ya. Dia kira tapi dia tak nampak nu hasil ketika dia boleh ngaji nahwu ngaji sarah, dia boleh tafsir sepatu hai kata kan. Supaya Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya tu kelimah apa? Ayyuha tu kelimah apa? Alladzina kelimah apa? Amanu kelimah apa? Tu cara dia. Ni kita apabila kita ada ilmu, kita ada isi kita, lepas tu kita ada ghirah, ada wasaman. Tuhan kata ya ni rah nida. Ayyuha tu dikatakan orang panggil lapa ayyu, dikatakan isi. Lagi pula alladzina amanu tu isi mansub. Amanu sila ai. Tu nak. Sebab tu apabila kita ngaji nahwu, kita boleh royak sutik-sutik. Amanu. Pasal orang kata nak A'manu fi'il apa? Fi'il mahmus. Ni dia panggil faedah. Depa bila kita reti, kita boleh guna dalam Quran, kita boleh guna dalam hadis. Kan? Tengok puak negara laki tu. Dan kelima nisbah. Nisbah ilmu. Ilmu nisbah dia kok mana? Aduannya. Ilmu nahwu kok mana? Ilmu sarah kok mana? Ilmu mantik kok mana? Ilmu pesir kok mana? Ilmu hadis kok mana? Nisbah dia dah. Aduan kok mana ni? Hadis dia bercara tentang sama ini. Hasanat ni main mana ni? Sanah ada innamal a'mal bini hasanat kok mana weh? Pia royak hadis ni. Berapa tarik? Tu orang penghidup cara nisbah hadis ni. Tu. Dan sebab tu kita rasa sedap tu. Dan kelima orang yang menghantarkan dia. Orang hantar ilmu siapa dia? Kalau ilmu arub dia hantar. Mula-mula orang hantar ilmu arub siapa dia? Ialah kena kepada Syekh Khalil. Tok guru bagi si bawai. Pas mula-mula orang hantar nahwu ni, si bawai katanya kita tahu. Lepas tu ilmu fiqh ni pihak orang mengata. Lepas tu ilmu usul ni pihak orang mengata dan mengarangkan kitab mula-mula. Ialah kepada Abul Hasan Asy'ari ka kitab Al-Ibanah. Tu orang panggil orang hantar mula-mula, orang karang mula-mula dah. Ilmu ni siapa ya karang mula-mula? Tu be ilmu ni hak tu taufik ilham ke dia. Dan ketujuh namanya nama ilmu tu nama gapo? Dan kedalapan tepat ambilnya, tepat sananya, tepat pungut ilmu daripada mana? Daripada Quran, daripada mana? Dan kesembilan hukum syarat kata kan pada ilmu ni. Sunat ke haram ke hukum ni fardu kifayah ke fardu ain. Dan ke-10 masalah gapo cara masalah kelimah ke, masalah i'rab ke, masalah hukum syarat ke tengok. Dan setengah daripada mereka itu memadai ia mereka dengan setengah bagi mabadi. Dan barang siapa mengetahui ia barang siapa akan sekalian yang 10 itu nescaya menghabisi ia barang siapa akan kemuliaan. Orang tahu begitu, orang itu dapat kemuliaan setinggi-tinggi kemuliaan. Tengok. Khulasa mabadi kulli fannin wa ilmin. Ning kita nak bercara masalah permulaan dan pula bidayah. Mula-mula kita nak masuk ilmu, kita kena tahu benda ni dulu. Supaya kita nak buat umur, kita kena belajar dulu. Nak buat umur nak tak lagu mana. Bukan duduk main buat tieh lu, kena belajar juga. Nak tak tali ding lah mana. Nak tak tali ai, nak widan ke walaupun tengok dengan mata, nampak tak sama tapi tali ding tu sama. Ikut tali ding tu. Orang panggil nak buat umur, kena belajar tali ding, masalah paku, masalah lagu mana. Hak tu kita nak belajar suku. Mana tu belum pada kita nak masuk di dalam umur, kita kena tahu cara tali ding tak lagu mana, tali ai lagu mana, baru umur kita jadi betul. Supaya tu juga kita nak mengaji satu-satu ilmu, nak ngaji tafsir, nak ngaji ilmu hadis, nak ngaji ilmu nahwu, kita kena tahu dulu 10 ni.
hiya asyaratun mangzumatun fi salasi abyatin minasyari. Jadi musannif kata ada di dalam ni 10. Mana baba di ukul fannin wa ilmin, magawa asyaratun ialah 10. Ada 10 perkara. Belum pada nak masuk ilmu, nak masuk ngaji, kena tahu lu 10 perkara ni. Supaya kita nak masuk les semaya, kita kena buat lu syarat semaya. Apa syarat semaya? Kena hadap kiblat, kena mi'as semaya, kena tudung aurat, lagi pula kena pak cuci, pakai ya cuci, kena tahu tu lu. Paduk dok mun termasuk les semaya lah, tak sah semaya mung. Panggil muqaddimus salah, muqaddimatus salah. Perduluan bagi solat, dia kena buat syarat-syarat semaya. Kena tahu, maya li anawi kiblat ke hadap naik, ke hadap jatuh, hadap hilai. Hai kena hadap kiblat. Lepas tu maya kena mi'as maya. Kena tahu muqaddimatus salah tu. Ni kena tahu muqaddimah bagi ilmu. Perduluan bagi ilmu nak masuk dalam ngaji, mu kena reti lu 10 perkara ni. Mangzumatun diaturkan dia. Disusung akan dia fi salasi abyatin, di dalam 3 bait daripada syair hak musannif di sini, hak ulama sudah susung. Tengok molek. Inna mabadi kulli fannin asyarang al-haddu wal mawdu'u thumma thamarang wa fadduhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'i. Baca lah. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Baca molek. Ni ulama tak nak tengok. Inna mabadi kulli fannin asyara. Sesungguhnya bahasanya permulaan bagi tiap-tiap ilmu tu ada 10. Mana yang pertama al-haddu, ta'rif. Ilmu tu ta'rif ya guna. Kita contoh tak ilmu nahwu ke? Ilmu yang kita nak tahu akhir kelima. Misalnya mari takrif ilmu nahwu. Misalnya. Takrif ada an-nahwu kawan nahwu. Tengok. An-nahwu huwa kawan dia. Nahwu ni. Huwa ilmun. Misalnya kita apa? Yu'rafu bihi awakhiru al-kalimi mislu lafzi jaa zaidun ke zaidan ke zaidain. Tengok. Tengok. Ilmu nahwu takrif ya kan? Takrif ilmu nahwu. Kita uri pakar-pakar, lepas kita tengok lain nahwu ni lah. Satu ilmu, satu pengetahuan yang dikenakan dengan dia dengan ilmu awakhirul kalimi. Akhir kelima. Nak macam mana? Mislu jaa zaidun ke zaidan ke zaidain. Maka orang ngaji nahwu tahu kata tika ni jadi fa'il nak baca marfu'. Ilmu kita nak tahu hujung-hujung kelima weh. Tu takrif ya. Yang kedua, wal mawdu'u. Dia hatta ilmu ni untuk untuk masalah hukum syarak ke, masalah hadis ke, masalah sanad ke, masalah akhir. Tengok kena tengok hatta dia. Yang ketiga, summa samarah, kama dia buah dia. Apabila kita tanya wah dia tu baik wah, tu baik wah rakam. Tu baik wah dia. Faedah ya. Kalau kita ngaji nahwu, gapo kita boleh? Boleh baca kitab Arab, boleh baca kitab tak baris. Kalau ngaji tafsir, boleh tahu kan maani Quran. Kalau kita ngaji hadis, kita tahu hadis ni keluar pada mana. Hadis ni sahih ke hadis ni hasan, kita boleh tahu. Tu buah ya, tu faedah ya. Yang keempat, fadluhu, kelebihan ilmu ni gapo dia. Kelebihan nahwu gapo dia. Apa kelebihan bagi tafsir gapo dia, kelebihan bagi hadis gapo dia. Kelebihan bagi hadis kita boleh tahu kan aqwalin, perkataan Rasulullah, wa af'alin, perbuatan Rasulullah, wa ikrarin, dan ikrar Rasul, dengan kita tahu daripada al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nisbatun adwa ilmu ni dengan ilmu ni ke ana. Ya ada tempat adu dia. Ilmu ni kelebihan yang ni, ilmu ni kau orang panggil tempat adu. Sebab ni kita ada. Sebab apa demo tu panggil tinggi? Sebab yang ni kena. Tu orang panggil adu. Sebab apa orang ni panggil berjalan? Panggil apa? Jangan ni bangun diri. Sebab apa ni panggil diri? Sebab kepala dekat dengan latah. Dekat dengan langit. Kaki dekat dengan bumi. Ni orang panggil diri. Orang panggil adu Kama dia hak ni kan apa panggil nanenya? Kepala turun bawah kaki nak langit. Orang panggil nanenya. Sebab itulah kalau kita kata ni kena ada makulatun nisabi. Makulatun nisbah. Orang panggil makulatul wad'i. Apa wad'i? Yakni kena nisbah. Kalau ulama tak uri ke makulat ini, tak uri nisbah. Nas tu katake di antara bangun diri dengan menanenya. Akan tukar menanenya dengan berdiri. Sebab ni ulama hatakan satu ilmu namanya makulatu wad'i. Tok sewit tukar hak mana diri, hak mananya tidur. Hak mananya diri, hak mana nanenya. Lepas tu kalau orang panggil, kalau tidur dengan berdiri pun nampak semih tak? Sebab tu tak ni. Ni sebab ilmu ni takut tukar. Ni ilmu nahwu ke ilmu sarah. Ni ilmu mantik ke ilmu bayar.
Maka ia beri nisbah dia. Ilmu nahwu duk cara ni, cara akhir kelima. Ilmu sarah duk cara tengah kelima. Ilmu tafsir duk cara tafsir ayat, makna ku ayat. Atau nisbah adu tok siwit tukar tu. Ni nahwu ni sarah ni. Dia kena adu supaya ni adu sebab apa hak ni panggil pak. Tu adu kan sebab apa dia panggil pak? Keadaan seorang itu bapa sebab lepas pada dia ada anak. Yang nikah mari tu anak. Maka keadaan ubuah. Apa ubuah? Keadaan bapa diadu dengan keadaan anak. Kalau dia ni tak bining, tak ada boleh anak, nak panggil pak boleh tak? Tak boleh. Nak panggil pak boleh tak? Tak boleh. Supaya pak kita ni boleh panggil pak, tak boleh. Nak panggil pak kena pergi adu dengan anak. Apabila dia bini mari dia boleh anak, maka seorang ini dikatakan ubuwatan. Hak ni bunuah. Hak ni panggil keadaan anak. Nak panggil anak panggil pak kena adu dengan anak. Nak panggil tinggi kena, dia kena adu tempat tinggi tempat kena. Nak panggil dia ni hitam putih, kena adu hak putih dengan hitam. Kan? Kena adu ilmu padu wal wadi orang hatta pi orang hatta dia wal lismu namu ya nama apa nahung ke sorah ke mantik bayar tafsir lagi pula istimdad ilmu ni mik pana ambil daripada akal ko, ambil daripada Quran ko, ambil daripada mana? Pak ilmu nahwu ambil mana weh? Ilmu nahwu ambil pada Quran. Nah, ambil daripada Quran. Semua fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr, ambil mana? Hang tu yang kata oleh surah Yasin kita dengannya. Innama amruhu idza arada syai'a. Tu fi'il madi tu. Ayyaqula lahu. Tu fi'il mudhari'. Kun fayakun. Pas ilmu nahwu istimdad ambil mana? Ambil daripada Quran. Tu tempat ambil ya. Faham dia? Hukum syar'i, hukum syarak nak kata nak. Ngaji Quran wajib ke sunat? Jawab tu wajib. Lepas tu ngaji usuluddin ni sunat ke fardu ain ke fardu kifayah? Jawab fardu ain. Kalau dia tak reti ilmu usul, dosa tah pala masing-masing. Kalau tak ngaji nahwu, dah balan tak ngaji nahwu. Tak apa, tak dosa. Tapi lah kapur kena reti seorang. Tak reti berdosa lah kau panggil fardu kifayah. Supaya ilmu ke? Yakni ilmu faraid. Masalah. Masalah dia cara apa? Ni cara hukum syarak, ni cara sah bata, ni cara masalah halal haram, ni cara akhir kelima, ni cara tengah kelima dah. Wal ba'du bil ba'di iktafa, dah setengah dengan setengah tu mada dah. Orang kata nak waqtafal ba'du bil ba'di. Dan mada ulis setengah dengan setengah. Mana tak tahu setengah-setengah tu mada dah. Tapi nak molek lagi wa man dara al jami'a hadza syarafa. Siapa kita tahu semua daripada mabadi asyaraf bagi setiap lima, maka orang tu dapat orang panggil kemuliaan yang tertinggi. Apa tu gitu tulis? Inna harah syabih dengan fi'il. Supaya dengan fi'il tak apa harah taukid. Maka mabadi ising inna. Lagi pula nasak orang panggil di atas muqaddarah. Asalnya inna mabadi buah hamzah. Karena taktik syi'in. Asalnya inna mabadi kulli fannin. Tapi buah hamzah karena taktik syi'in nak wislarikan masalah syi'in. Baca inna mabadi kulli fannin. Asalnya inna mabadi ni asal ni. Hamzah dah ni mafa'ilan ni maba asluhunya kan? Asluhu mabadi'a. Mabadi'a patu bahu sifat nah. Maka dibuaikan hamzah. Kenapa? Buai hamzah kenapa? Li darurati syi'ri. Karena kepik lagu syi'i takut jadi bunyi kecok. Buai hamzah tu baik. Asalnya inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Lepas tu buat tu. Jadi inna mabadi kulli fannin. Ni cara lagu syi'i. Maka mabadi ya ising inna. Kuwa mabadi iktibar dengan kulli mabadi mudah. Kulli mudhafun ilai. Iktibar kulli dengan fannin mudah pak. Ke kulli mudah fannin mudhafun ilai. Asyaratun ni khabar ni. Khabar inna ni. Asyar baca rafa kan. Kenapa? Fa amma inna. Apa dia amalnya? Amma apa? Fa amma inna wa akhawatuha. Apa dia? Fatansibul lisma wa tarfa'ul khabara. Menasaklah ia akan ising, merafu' ia akan khabar. Asyaratun. Asalnya asyaratun tapi buai kana tak ketik syi'i. Ada al-hadd wal mawdu'. Ni pun atas lah. Al-haddu badal pada asyarah. Baca rafu'. Badal daripada mubda badal daripada mubda minhu dia rafu'. Maka wa badalul marfu' misluh. Badal daripada mubda minhu ya rafu', maka rafu' lah badal. Wal mawdu'u fa atas pada al-haddu. Summa sarah atas pada al-haddu. Wa fadl atas pada al-haddu. Wa nisbatun atas pada haddu. Wal wadi'u atas pada al-haddu. Wal ismu atas pada al-haddu. Al-istimda' atasin tapi buah rata. Hukum syari' atas pada al buah rata.
Masailu atas pada al-hadud buah rata deh. Karena taktik Syekh qadah tu dulu kan mereka kata wallahu a'lam banyak tu. Tulis mula lah. Dah. Lepas tu kita tengok tulis dah tu. Lepas tu taktiknya dah. Hagi ngapa wi ingat mabadi asyarah mula-mula gapo dia. Buka ni sikit dah. Buka ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit. Awal-awal weh. Lepas tu gampang ni sikit. Awak ada sikit. Koda-koda buat amal. Koda-koda buat amal. Nah. Koda nah. Udah ingat dah suka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tengok ni weh. Atau ia kurang martabat seperti ia tasghirkan namanya nama nabi ataupun rasul seperti dikata Muhammadun, baca Muhammad atau Uhaimadun serta mengandaki kehinaannya kehinaan nabi ataupun rasul. Maka orang kita tasghir nama Nabi Muhammadun, maka dia nak menghinakan martabat Nabi, maka orang ni pun jatuh jadi kufur. Dia mata wacana nama Nabi Muhammad Muhammadun. Ngana macam Muhammad? Nabi kurang martabat ya sikit kepujian tu. Lepas tu kita kata kosak nak menghinakan Nabi Muhammad, maka jatuhlah agama murtadlah kita, jatuhlah kufurlah kita. Tu. Apabila kita tasghirkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hina atau dimudahkan namanya, kita mudah-mudah, yakni tiada ia muliakan nama Nabi. Mana? Dah. Nama Muhammad ni, nama Muhammad ni. Misalnya ada tulis di kertas, tulis di apa? Nama apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad ni, ambil kertas hak tulis tu, lepas lecah masalah. Buat hina kepada nama Nabi. Buat lekeh pada nama Nabi. Buat peleceh pada nama Nabi. Misalnya dah, tulis kertas. Ada kertas-kertas tulis nama Muhammadun Rasul. Nama Muhammad ni ya. Lepas lecah. Lepas lecah masalah. Nak menghinakan Nabi. Nama la ilaha illallah Muhammadun Rasul. Tulis lepas tak dah lecah. Maka orang ni kufur juga. Sepon ni ya. Sebab tu kalau mula kita tengok dulu, hak duk Mekah tu hak berkat orang panggil pak cuyih, orang panggil cuyih, orang panggil cuyih tu uli. Kalau masa orang tua dulu duk cerita dalam Mekah dulu, ya ni dah, wak plastik sah. Kenapa seorang gila? Wak plastik jabir besar, kutip kalau kut sejarah tu ada nama Tuhan. Dalam kertas surat khabar Arab ya ada nama Tuhan kan? Lepas tu, tak kira nama Tuhan ada, lapar Quran ke, ataupun surat khabar Arab, hak tulis Arab, yang ambil kutip buah dalam plastik. Ya klik, tak umur dia. Ya klik umur dia, lepas dia klik bakar. Kenapa? Kerana dia tahu luar Arab, ataupun nama Quran tu tak cerak dah, tu mulia. Surat Arab semua tu, orang panggil asalnya, daripada luar Quran dan huruf Quran. Sebab tu yang muliakan dah. Lepas tu, orang panggil Pak Suyih ni, orang yang berkat, yang besar, lagi pula tengah-tengah orang panggil waliullah. Jagakan masalah lapar ni. Payah ni, nama Muhammad Rasul, nama Muhammad ni, Muhammad Nabi akhir zaman. Lepas lecah ni. Nah, ingat dah. Jatuh agama lah orang tu apabila menghinakan nama Nabi. Dah. Yakni ia dia memuliakan nama Nabi. Tiada ia seorang memuliakan nama Nabi seperti ia campak. Apa campak? Yakni lepas. Tahu tu mana? Seperti ia campak, yakni ia lepas, ia letak namanya nama Nabi pada suatu yang kotor. Baca kotor tu. Pada suatu yang cemar. Seperti lepas nama Nabi dalam cah. Seperti dia lepas nama Nabi dalam tahi. Seperti dia lepas nama Nabi masuk dalam air kecing. Tu mana-mana yang kotor, yang cemar, yang panggil. Dia tak le tempat cemar. Nama Nabi nama Muhammadur Rasulullah. Dia pergi lepas dalam air tahi. Dia lepas dalam air kecing. Niat nak menghina Nabi Muhammad. Kosak nak meliga. Nak menghina Nabi Muhammad. Maka kufurlah orang ni. Atau ia seorang hinakan dengan kosak, mengurangkan dan menghinakan dia akan nama Nabi Muhammad. Ya kosak betul-betul tak lepas ni apa ni dia dapat Muhammad ya manusia apa kita. Supaya kata dok turut apa Muhammad tu manusia supaya kita ya. Sungguh kata dia supaya kita tapi sifat dia tak serupa dengan kita.
Bahaya saat ni kata mengkata supaya dia tu ismah minallah. Dia satu orang yang terjaga tak jatuh le dosa. Kita manusia tapi kita tak ada ismah, kita akan jatuh le dosa tu tepat tak supaya dah. Patut orang yang menghinakan Nabi, maka orang ni dia jatuh dalam kufur, jatuh dalam murtad wal iyazubillah weh. Dah. Maka jika tiada dengan kosak yang dimakan itu, tiada kufu ia dengan yang tersebut. Kalau ia ambil nama Nabi, kita tahu dicapak dia darak, dia pergi capak, dia pergi lotan le tempat cuma. Maka dengan serta ia kosak, ia niat, tak apa dapat Nabi Muhammad, aku nak hina dia. Tak dalam ai jambe, tak dalam ai tahid, tak dalam ai cah. Aku nak hina dia. Maka kufu. Tapi kalau dia tahu semata tahu, tak ada niat nak menghina, tak ada niat nak kosak menghina nama Nabi, tapi dia jatuh lecak. Tak ada apa, hak tu tak jadi kufur kata ulamanya. Deh. Atau ia haruh akan boleh jadi Nabi kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ia seorang ni haruh akan boleh, yakni memperharuh. Itu mana haruh, yakni memperharuh. Itu. Atau ia seorang saat ni tu, seorang yang iktikad ni haruh, apa haruh? Yakni memperharuh. Memperharuh akan boleh jadi Nabi. Boleh jadi Nabi. Ada orang lagi selepas pada Nabi kita boleh jadi Nabi. Kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ia iktikad keadaan warna Nabi itu hitam. Tengok ni. Pas Nabi kita kata dah, kata Nabi kata hadis Nabi tanah. Ana khatamun nabiyyin. Ni. Nabi kata dah hadis ni. Hadis Nabi sah dah. Hadis Nabi mudah-mudah weh. Nabi kata ana khatamun nabiyyin. Aku ni dikatakan kesudahan bagi Nabi. Wala nabiyya ba'di. Dan tidak ada Nabi selepas padaku. Tapi orang ni iktikad kata ada haruh. Orang selepas pada Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Maka kalau dia iktikad kata selepas pada Nabi kita ada Nabi lagi, maka orang ni kalau iktikad lagu tu betul-betul lagu tu sungguh. Mau pegang lagu tu. Kata ada Nabi selepas pada Nabi Muhammad. Ada. Kau yakin kata ada. Pas Nabi kata ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Membatalkan hadis Nabi, maka orang ni kufur kalau dia pegang iktikad lagu tu penuh-penuh, maka jatuhlah ke kufuran lah dia. Hafal lakan nerai. Afnan. Maka kufur dia kalau dia pegang kata memperharuh ada Nabi lagi selepas daripada Nabi. Atau ia iktikadkan keadaan warna Nabi itu hitam. Ataupun bukannya Quraisyun. Dia pergi Nabi ni, dia mau kata Nabi Muhammad ni warna kulit dia lagu mana? Dia kata hitam Nabi Muhammad daripada orang negeri. Dia pergi di alat iktikad, dia mau tanya Nabi Muhammad ni warna kulit dia lagu mana? Dia kata kau duk dengar kata hitam serupa dengan mak gelak tu. Lagu tu cerak mau pergi. Cerak ayat dah. Sebab orang dia jumpa dengan Nabi dah. Ayat tak hitam baik tu. Tapi hak sebut dalam hadis, Nabi kita warna kulit orang panggil putih nak pergi kepada conong-conong merah. Nabi kita ni orang panggil putih merah. Dah. Tapi yang pergi kenal tak dah? Nabi saat ni tu warna hitam serupa dengan mak gelap Fok Negro dah. Bibir mulut tebal silap tu. Lepas tu dia kata laginya Nabi Muhammad tu bukan daripada Quraisy. Bukan kita dok tahu mari Nabi min Quraisyin, daripada Fok Quraisy. Tapi dia berkata Nabi daripada Fok Nuh. Fok mana? Bukan Fok Quraisy. Fok mana? Nuh daripada Fok Nuh, Fok hujung Nuh. Daripada Fok apa? Fok Bukit Arab, daripada Fok Dakistan masalah. Ini tak boleh. Nah, jatuh agama ni pergi ni. Atau lain yang umpamanya seperti merengang ia akan barang yang disuruh, atau barang yang ditegahkan dia akan barang oleh Nabi, atau merengang perjanjian Allah dengan kebajikan, atau siksa atau lainnya. Ya pegana barang yang disuruh oleh Nabi, ya buat rengi-rengi, ya buat mai-mai. Hak ni Nabi suruh bukan dah, tak ada duk suruh menalah ni maye-maye ni. Jadi Nabi suruh main. Nabi kata mana? Nabi kata, apa dia? Nabi kata, apabila disuruhkan kamu, maka ikutlah oleh kamu. Maka kamu berhenti menjauhlah barang yang aku larang. Tak kan? Nabi kata, iza amartukum. Apa dia? Apabila aku titahkan akan kamu. Apa dia Nabi kata? Faf'aluhu, hendak buatlah oleh kamu. Membuatlah barang aku titah.
Tapi mu tinggallah barat ku larang. Tapi dak ni barat Nabi suruh dapat kita tak buat pun tak ada apa. Maya Nabi atas suruh inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nabi sebut dalam Quran gini-gini tak apa, maya tak apa, tak maya tak apa. Kita buat rengeng-rengeng kan dengan titah-titah Allah dan titah Nabi, tak ada masalah apa, tak ada sakit perut apa. Buat kecek sedap. Maka orang ni pun kufur juga kali dia buat rengeng-rengeng. Pada dia buat rengeng-rengeng dengan perjanjian Allah Taala buat bajik ke. Dia buat bajik ke boleh pahala, orang bajik ke boleh syurga. Lepas tu kalau orang tak buat bajik ke, dia masuk jarak boleh dosa. Dia boleh dosa dia masuk neraka. Nakak pun dia Allah, tak ada pelik deh. Kita masuk, kalau kita tak masuk kesik golah neraka. Nyanyo gak Tuhan buat neraka. Sedap ya. Mana kesiklah neraka tak ada masuk kita. Dia kecek sedap. Paku buat sampai patak lu sedap. Dosa sikit-sikit tak sedap. Kau panah tak nak panah no Panah boleh buat dosa tu lah kacau lah. Kawai buat kodak-kodak tak sedap juga dah. Dia boleh buat dosa yang dibanyak tu bakar dia sedap sikit kawai pun kita rasa kesik juga. Dia takut fulan dengan kesik kawai tak masuk tak dia ni. Askatul maka yang dimaksud itu jadi orang yang iktikad akan salah sesuatu daripada yang tersebut itu apa? Kafirun murtadun, jadi kafir dan murtad. Kalau iktikad macam tu sekat tu dulu kami kata wallahu alam. Jadi kafir kalau iktikad macam tu, kalau iktikad pergi lagu tu ya kafir. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah. Faslun idza tasa'aba fasunnatu an yaruddahu mastata'a lil hadisis sahih alladhi qaddamnahu. Tengok. Faslun ini suatu fasal. Idza tasa'aba. Apabila nak menguat, ia seorang nak menguat. Wah dah. Apa Zaidi nak menguat tu lah. Wah ngangong mulut tak katuk mulut dah. Tetel lopak masuk piah lah kau Zaidi. Pok nguat tu jaga gek banyak pok kita nguat tak mulut dah. Aduh. Tak ada kata mulut tapi sunat kita kena pekau. Kena pekau. Apabila nguat pak pekau. Tapi hak Nabi royak dulu apabila nak nguat kalau boleh Karena perbuatan nguat ni perbuatan syaitan. Sebab tu kalau boleh dulu. Mereka taruh benar, dia taruh nak tubik juga katuk mulut. Jangan dia tubik tu duk ngangor tu, patut tak ada mengucap auzubillah. Ada pun masalah perbuatan bersing, hak tu dipuji kalau sekali dua kali. Kerana apa? Memperengi tubuh badan kita duk jadi berat. Dia tubik nyakit tu. Tubuh badan kita duk jadi segar, berat nak buat amal. Patut acil, ya tubik nyakit orang panggil qillatu apa? Orang panggil khafifah. Orang panggil apa ni? Orang panggil khifatal badani. Nak memperengang akan tubuh badan kita tu hikmat dia. Tapi menguat hak ni daripada syaitan penuh-penuh. Lepas tu iza tasa'aba apabila nak menguat ya seorang fasunnatu maka bermula sunat. Perkara jadi pergalakkan oleh syarak ayyaruddahu. Khabar tu fasunnatu mubtada. Maka bermula sunat perkara jadi tutup ayyaruddahu bahawa menolaklah ia seorang yang menguat ni. Dia akan at-tasa'ubah. Kalau dia nak nguat sangat-sangat, maka sunat dia menolak. Sunat apa? Sunat ya tu maknanya menolak akan menguat ini dia mempertahankan diri. Apa? Mastata'a akan barang yang seboleh-boleh dan sekuasa-kuasalah ia daripada mempertahan daripada menguat dia saat ni. Sekadar mana dia boleh pertahan nak menguat tu. Sahabat tahu kalau nak tubik juga, ambil tangan pekuk sini. Lepas tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau taruh lepas lagi kalau boleh dulu. Lepas tu nak tubik juga ambil tangan pekuk sini. Tu makna wassunnatu fasunnatu ayyaruddahu mastata'a lil haditsis sahihil ladzi qaddamnahu. Bagi hadis sahih yang kami telah mendulu akan hadis. Wassunnatu dan bermula sunat lagi apabila seorang itu menguat ayyadha'a yadahu bosa meletaklah ia seorang yang menguat yadahu akan tanginya fok belakang tu. Yadahu akan tangi bagi seorang ala fihi. Macam mana tu? Ala fihi di atas mulutnya. Mulut bagi seorang yang menguat. Mutasaib. Makna apabila seorang itu menguat,
maka sunat ya ambil tangan ni. Tangan rupa ni. Ambil tangan tak di atas mulut. Di mana tu fasunnatu ayyadha'a yadahu ala fihi di atas mulutnya. Lima rawainahu kerana barang kerana hadis. Rawainahu yang telah meriwayat oleh kami akan barang fi sahihi Muslimin an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qol, berkata ia Abu Sa'id Al-Khudri katana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok ni. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri katana, Rasulullah ada sabda, idza tasa'aba ahadukum, apabila bernguat oleh seorang kamu, Nabi kata, apabila seorang kamu tu menguat, falyumsik biyadihi, maka hendak berpeganglah ia ahadukum, pegang biyadihi dengan tangannya, tangan seorang kamu, ala famihi, di atas mulutnya, mulut seorang kamu nak menguat tu. Misalnya ni Nabi katanya, Nabi kata iza tasa'aba ahadukum falyumsik, pegang, maka nak pegang seorang kamu biyadi, ambil tangan ni, pegang dengan tangan, ala famihi, pegang seorang kamu dengan tangan, ambil tangan saat ni tu tak dah mulut. Kenapa? Nabi suruh ambilkan tangan saat ni pekuk mulut. Fa inna syaitan, kerana sesungguh syaitan saat ni tu yadkhulu, nak masuk ia ke dalam mulut orang menguat. Sebab itulah Nabi suruh kita apabila seorang kamu kita semua ni nak menguat, Nabi suruh ambil tangan pekukkan mulut. Kerana syaitan ketika tu kerana kita nak lopak masuk dalam mulut kita. Kau ni lah kita masuk dalam jambe. Sebab tu sunat kita kata, nah, sebab syaitan tu, sebab tu dia tengok kita. Sebab tu Nabi suruh lot kaki kanan, kaki kiri, baca doa nak, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta lindunglah daripada setan-setan hak jatuh, ya Allah, daripada setan-setan hak tinah aku nak masuk dalam jambe ni. Lepas tu kalau kita masuk dalam jambe tak ada hulak kaki kiri, tak ada berdoa. Lepas tu duk main pula, duk main pok ni ya, tu duk main zakar berde ya, tu duk tolong naik tu. Setan saat ni tu nyoberok tah pala yo ni. Sebab tu sunat ketika kita masuk le jambe le tandas, sunat tak kain tah pala. Kurang suk buh piyah tah pala apa dah. Kurang sekali. Sebab apa dalam ketika kita masuk tandas dalam jambe ni, apabila kalau kita tak berdoa, setan tak ni tu dia duk main barang kita. Pahala kita pun duk main tik hak kita. Pas setan berok kecing tah pala. Sebab tu orang masuk le jambe tak baca doa, tak ada tudung pala, orang ni tubik dengan keadaan cuma pala, lepas tu nak jadi kerahti. Nak jadi kerahti, nak jadi kerahti. Sebab apa yang ni kerahti? Sebab masuk tandas tak ada berdoa. Sebab masuk tandas tak ada berdoa, lepas tu tak ada pekuk pala. Qultu wa sawa'un kanat tasa'ubu fis shalah au kharijiha, sama adalah menguat saat itu di dalam sembahyang. Au kharijiha, ataupun di luar sembahyang. Nak royak kata Nabi suruh kita pekuk mulut. Nah, ketika kita menguat kerana setan nak masuk dalam. Maka masalah ulama ambil hukum kata, qultu berkata aku yakni musannif, wa sawa'un kanat tasa'ubu, dan sama adalah menguat tu fi shalah di dalam sembahyang, au kharijiha, ataupun di luarnya, luar as-salah, yustahabbu wad'ul yadi 'alal fami, disunat kita menghantarkan tangan, letak tangan pekuk mulut. Wei, yustahabbu wad'ul yadi 'alal fami, sunat kita meletak tangan di atas mulut, yakni sunat kita pekuk mulut. Wa innama yukrahu lil musalli, dan sesungguh dimakruh bagi musalli, wad'u yadihi ala famihi, meletakkan tangan di atas mulutnya fi shalah. Hak sungguh ti kalau kita tak ada nguat, kita maya bila-bila duk tangan tak lah ni, makruh tu. Ya tu maya duk lagu ni amau, tapi duk mai janggut. Auzubillah minasyaitanir rajim, janggut yang molek sikit. Auzubillah minasyaitan, duk mai kat hidung. Ambil tangan tak situ. Baca auzubillah, ana berpekuk. Maka kalau tak ada hajat dalam semaya pekuk mulut, hak ni makruh. Tapi kalau kita nak menguat dalam semaya sekalipun, sunat Nabi kata ambil tangan pekuk mulut. Tapi kalau tak ada hajat, hak tu makruh. Tengok, iza lam takun hajatun, apabila tak ada hajat, maka makruhlah kita pekuk mulut dalam semaya. Katatha'ubi wa shibhihi, seperti kita kata menguat dan seumpama menguat, maka boleh kita pekuk dalam semaya, tak jadi makruh. Wallahu a'lam. Qadatudu kama dikata wallahu a'lam.